Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan ketiga dan saya, Nur Tasnim binti Mustafa dari unit T11 akan menyampaikan sebuah syarahan yang bertajuk Punca Keruntuhan Akhlak dalam Diri Remaja dan Cara-cara untuk Mengatasinya. Golongan remaja boleh didefinisikan sebagai satu golongan peralihan dari segi sikap, fizikal, mental, emosi, rohani dan jasmani daripada alam kanak-kanak ke alam dewasa. Golongan ini juga merangkumi individu lelaki dan perempuan yang berusia dalam lingkungan umur 13 hingga 20 tahun. Atas hakikat inilah, maka setengah remaja masih lagi terikut-ikut dengan gaya hidup kanak-kanak dan setengahnya juga mahu kelihatan matang seperti orang dewasa. Hal ini mengakibatkan golongan remaja semakin tersepit dalam arus pemodenan negara dan akhirnya muncullah golongan remaja yang terjerumus dalam kegiatan jenayah dan masalah sosial. Para hadirin yang dihormati sekalian, antara sedar atau tidak, gejala keruntuhan akhlak dalam diri remaja semakin kritikal dari hari ke hari. Trend songsang yang tumbuh seperti cendawan selepas hujan menandakan gejala ini semakin teruk. Oleh hal yang demikian, keruntuhan akhlak daripada diri individu Muslim dapat dilihat melalui akhlak dan kepribadian agama yang tersasar dari garis panduan seperti yang diperintahkan oleh agama Islam. Hal ini kerana bagi seseorang Muslim, agama Islam ialah ad-din, iaitu cara kehidupannya yang menentukan nilai dan tata cara bagi setiap perkara sama ada perlakuan atau tindak tanduknya dalam segenap urusan kehidupan. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, akhlak berasal daripada bahasa Arab iaitu al-khuluq yang bererti perangai, tingkah laku, kebiasaan dan kelakuan. Menurut istilahnya juga, akhlak ialah sifat yang tertanam dalam diri seseorang manusia yang boleh mengeluarkan sesuatu dengan senang dan mudah tanpa adanya sesuatu pemikiran atau paksaan. Hadirin dan hadirat sekalian, keruntuhan akhlak di dalam diri remaja sering dijadikan topik perbincangan di dalam pelbagai wadah, di rada akhbar, majalah, rencana, wawancara dan drama televisyen serta radio sehingga ke ceramah dan forum semasa. Hal ini kerana masalah ini telah lama mendapat tempat dalam keprihatinan masyarakat, terutamanya masyarakat Malaysia sendiri, tetapi sehingga kini masih belum nampak jelasnya jalan penyelesaiannya. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan keruntuhan moral dalam kalangan remaja dan juga terdapat juga banyak masalah yang dapat kita gunakan untuk menyelesaikan masalah ini. Namun, izinkan saya menyatakan hanya satu punca keruntuhan akhlak remaja dan langkah-langkah untuk mengatasinya. Faktor pertama yang saya lihat kerap berlaku dalam kalangan remaja masa kini ialah kurang penghayatan didikan agama. Pendidikan agama yang sempurna merupakan didikan yang tidak terbatas kepada remaja pada masa kini tentang ajaran hukum hakam atau menghafal ayat-ayat Al-Quran atau hadis semata-mata. Pendidikan sebegini sebenarnya adalah permulaan kepada suatu proses tarbiyah yang menuntut penghayatan dan pemahaman serta pengamalan terhadap ajaran-ajaran tersebut. Hal ini lahir daripada jiwa yang sedar terhadap tanggungjawabnya kepada Maha Pencipta iaitu Allah SWT. Pemahaman dan penghayatan ini juga yang mendalam terhadap didikan agama ialah benteng yang amat kuat untuk menghalang ancaman yang berbentuk pemikiran dan pengaruh luar yang mendorong kepada para remaja sekarang iaitu para remaja Muslim untuk terjebak dengan masalah yang berlaku pada masa kini. Firman Allah SWT maksudnya, dan dirikanlah solat kerana sesungguhnya solat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang seorang lelaki yang bangun solat malam
tetapi mencuri pada keesokan paginya. Jawab baginda, dia akan dihalang dengan apa yang engkau katakan, iaitu solat malamnya. Kata Abu Hatim iaitu Ibnu Hibban, sesungguhnya solat yang didirikan dengan sempurna dari awal hinggalah akhir sudah pasti dapat mengelakkan daripada perkara-perkara yang dilarang seperti mencuri. Penjelasan Ibnu Hibban ini dengan jelas menunjukkan bahawa sesuatu ibadah itu mestilah dilakukan dan ditunaikan dengan sempurna, iaitu dengan penghayatan yang mendalam, supaya dengan itu menjadi benteng pertahanan kepada perkara-perkara yang dilarang di sisi agama Islam. Terdapat juga banyak lagi hadis-hadis yang jelas menyatakan bahawa kesempurnaan iman seseorang dapat menghalang daripada perbuatan keji seperti zina, minum arak, mencuri dan sebagainya. Bermula dari isu ini, kaitan sering pula dibuat terhadap masalah-masalah lain seperti peningkatan kadar jenayah, peningkatan masalah penagihan dadah, kurangnya graduan berkualiti, pelbagai lagi permasalahan yang menghantui masyarakat pada masa kini. Selalunya dilihat adalah pelbagai pihak yang menunding jari ke arah pihak-pihak tertentu. Namun sebenarnya apa yang diperlukan ialah pemahaman yang mendalam dan menyeluruh, iaitu holistik, terhadap punca masalah ini berlaku kepada diri remaja dan seterusnya. Usaha untuk menangani juga perlu menyeluruh dan bersepadu, iaitu bersama-sama dari segi masyarakat Malaysia, bukan hanya datang dari sudut-sudut tertentu dan usaha-usaha yang terpancar. Oleh itu, cara menangani isu keruntuhan akhlak remaja yang kurang didikan agama seperti yang saya sebut tadi dalam kalangan remaja ialah mendekatkan remaja dengan institusi masjid. Rasulullah SAW memberikan teladan yang baik dalam hal ini. Remaja pada masa baginda telah dibawa ke masjid dan tidak dihalang untuk menunaikan solat bersama-sama yang lain. Sebagai contohnya, hadis yang menyatakan bahawa baginda SAW mendukung cucunya yang masih kecil, iaitu Umamah bin Abu Al-As, anak kepada Zainab radhiyallahu anhu, ketika mengimamkan solat. Maksudnya dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersolat dalam keadaan mendukung Umamah binti Zainab binti Rasulullah SAW dan juga anak kepada Abu Al-As bin Rabi'ah bin Abdul Syams. Apabila baginda sujud, baginda meletakkannya, dan apabila baginda bangun didukungnya semula. Dan dalam riwayat lain, aku melihat Nabi Muhammad SAW mengimamkan solat dalam keadaan Umamah bin Abu Al-As di atas tengkuknya. Hadis ini membawa kepada beberapa implikasi berikut, iaitu pertama, keharusan membawa anak kecil bersolat secara berjemaah. Hal ini juga kanak-kanak dibenarkan bersama ke ruang solat walaupun masih belum mumayyiz. Yang kedua, keharusan solat dalam keadaan mendukung kanak-kanak yang masih kecil jika ada keperluan pada hal berikut. Dan yang ketiga, pakaian dan badan kanak-kanak adalah hukum asal, iaitu bersih selagi tidak dijumpai padanya najis, sejusteru hal ini tidak harus menjadi penghalang buat mereka memasuki masjid hanya kerana mungkin berlaku najis atau kekotoran pada diri mereka. Oleh itu, hal-hal demikian dan membawa remaja ke institusi masjid daripada kecil lagi merupakan salah satu cara untuk mengatasi masalah keruntuhan akhlak dalam diri remaja pada masa kini, dan masih boleh dilakukan seterusnya langkah-langkah yang lain. Baiklah, sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nafara Atirah binti Abdul Fattah dari kumpulan 3 unit T11. Saya akan menyampaikan sebuah syarahan yang bertajuk Punca-punca keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja dan langkah-langkah untuk mengatasinya. Baiklah. Hadirin dan hadirat sekalian, budaya hedonisme merupakan satu budaya yang berasal dari negara barat dan mula meresapi jiwa anak muda di negara kita. Budaya hedonisme ini merupakan satu budaya yang mementingkan kemewahan, hiburan dan keseronokan semata-mata.
Budaya ini meresapi jiwa anak muda melalui media sosial yang menjadi satu platform kepada anak muda pada hari ini untuk berkomunikasi. Namun, tanpa kita sedari, budaya hedonisme ini menjadi racun yang membawa kepada kerutuhan akhlak remaja negara kita. Dalam hal ini, budaya hedonisme ini telah menghakis budaya, nilai dan moral yang sepatutnya diamalkan oleh remaja di negara kita. Namun, demi memenuhi nafsu dan jiwa yang memberontak inginkan kebebasan, remaja negara kita mula mengabaikan akhlak, nilai dan hukum-hukum agama yang sepatutnya diamalkan dalam kehidupan mereka. Remaja lebih gemar menonjolkan perwatakan yang moden, kebaratan dan bebas daripada cara hidup yang Islam anjurkan. Mereka mula mencari kemewahan hidup dengan cara yang salah dan bertentangan dengan nilai-nilai agama. Remaja mula hanyut dengan gaya hidup yang mewah tetapi melanggar hukum-hukum agama. Namun, tanpa rasa bersalah, malah mereka bangga dengan perbuatan terkutuk tersebut. Jika mereka buka mata dan buka hati mereka akan menyedari bahawa budaya hedonisme itu, budaya akan membawa mereka ke lembah maksiat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Jumu'ah ayat 11. Maksudnya, dan apabila mereka mengetahui kedatangan barang-barang dagangan yang baru tiba atau mendengar sesuatu hiburan, maka mereka bersurai lalu pergi kepadanya dengan meninggalkan engkau berdiri di atas mimbar berkhutbah. Katakanlah, wahai Muhammad, pahala balasan yang ada di sisi Allah lebih baik dari hiburan dan barang-barang dagangan itu, dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Hadiri dan hadirat sekalian, seiring dengan budaya hedonisme yang meresapi jiwa anak muda, janganlah kita lupa platform yang memberikan pendedahan kepada remaja ini untuk menerima budaya hedonisme sebagai satu gaya hidup. Budaya hedonisme ini menjadi satu gaya hidup apabila mereka terdedah dengan media massa dan media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan pelbagai aplikasi media sosial yang lain lagi. Sepatutnya media sosial ini digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi yang memudahkan urusan kehidupan seharian. Tetapi disebabkan ceteknya ilmu, rendahnya nilai moral dan nafsu yang bergelora dalam diri mereka menyebabkan media sosial ini disalahgunakan. Seiring dengan itu, pada era globalisasi ini juga, pelbagai aplikasi yang mendedahkan remaja dengan pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan yang menyebabkan berlakunya seks bebas ini semakin banyak. Aplikasi-aplikasi ini menjadi punca utama kepada kerutuhan akhlak remaja perempuan di negara kita. Aplikasi-aplikasi ini dikenali dengan nama dating apps. Jadi tidak peliklah jika kerutuhan akhlak mula melanda jiwa remaja negara kita. Namun begitu, setiap yang buruk itu ada baiknya, setiap yang sakit itu ada penawarnya. Oleh itu, hadiri dan hadirat sekalian, sudah pasti ada cara untuk kita mengatasi masalah ini. Sudah pasti ada langkah yang dapat kita lakukan untuk menangani budaya hedonisme ini yang semakin meresapi jiwa anak muda di negara kita. Oleh itu, langkah atau cara untuk mengatasi masalah kerutuhan akhlak ini haruslah diambil berat oleh semua pihak, termasuklah diri remaja itu sendiri. Dalam hal ini, langkah yang dapat diambil ialah menerapkan didikan agama melalui aktiviti-aktiviti bermanfaat dalam kehidupan remaja. Contohnya, menghadiri kuliah agama, membaca buku ilmiah, menyertai aktiviti sukan, usrah, memperbanyakkan ibadah, beramal dan sebagainya. Aktiviti-aktiviti ini dapat membantu remaja untuk menghindari daripada membuang masa dengan melayari media sosial semata-mata.
Secara tidak langsung, mereka juga dapat mengelak daripada terjebak dengan budaya hedonism yang terdapat dalam media sosial itu. Sudah pasti mereka tidak berkeinginan untuk menonjolkan kehebatan ataupun kemewahan hedonism itu di dalam media sosial jika mereka lebih fokus dengan realiti kehidupan mereka sebagai hamba Allah untuk membuat aktiviti-aktiviti yang bermanfaat. Contohnya, melalui aktiviti ini, remaja dapat mengisi dada mereka dengan ilmu-ilmu agama yang menyebabkan mereka lebih faham tentang konsep tawaduk, bersederhana dan sebagainya. Jika mereka tidak terdedah dengan pelbagai keseronokan di media sosial atau media massa, tetapi mereka lebih memikirkan tentang akhirat, mereka akan lebih fokus dalam mencari pahala dan membuat amal kebaikan berbanding terjebak dengan gejala keruntuhan akhlak yang lain. Jadi, secara tidak langsung, gejala keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja dapat diatasi kerana remaja dapat menghindari budaya hedonism. Oleh itu, setiap pihak haruslah memberi sokongan kepada remaja agar terus membuat amal kebajikan dan bukannya terlibat dengan gejala hedonism ini. Sekian, terima kasih. Segala kasih saya hulurkan kepada saudara pengurusi majlis. Salam penuh keadilan saya ucapkan kepada barisan panel hakim yang sentiasa bersama Panji Keadilan. Salam penuh perhargaan kepada penjaga masa yang sentiasa peka bersama detik-detiknya. Dan salam penuh ukhuwah buat warga Dewan yang jauh di mata namun dekat di hati. Bismillahirrahmanirrahim sebagai pembuka bicara. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan. Berdirinya saya di sini bukanlah untuk membuang masa hadirin, bukan pula untuk mengalunkan irama pop ye-ye. Akan tetapi saya ingin menyambung kembali syarahan yang disampaikan oleh saudari Nur Tasnim binti Mustafa sebentar tadi. Tapi sebelum membuka tirai ucapan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama diberi ialah Anis Akmal As-Saadah binti Baharudin dari unit T11. 3. Hadirin sekalian, berbalik kepada topik yang diulaskan oleh saudari Nur Farah Atirah dan saudari Nur Tasnim Mustafa, ada mengatakan tentang punca-punca keruntuhan akhlak remaja dan cara penyelesaiannya. Umum mengetahui bahawa remaja merupakan tiang negara. Runtuhnya remaja, runtuhlah negara. Oleh yang demikian, di sini saya ingin menguraikan punca-punca berlakunya permasalahan remaja di Malaysia. Hadirin hadirat yang dihormati, keruntuhan akhlak remaja juga dapat dilihat daripada pelbagai sudut dan banyak puncanya. Langkah mengenal pasti masalah ini penting kerana hanya dengan mengetahui punca-punca, strategi penyelesaian berkesan dapat diatur dengan rapi. Faktor yang boleh mengakibatkan berlakunya keruntuhan akhlak di kalangan remaja, proses urbanisasi iaitu kegiatan devian atau melancung dan keruntuhan moral di kalangan remaja juga berpunca daripada proses urbanisasi dan industri yang kita alami. Ini kerana kedua-dua proses itu mengendurkan kawalan sosial yang biasanya wujud dalam masyarakat tradisi kita. Akibatnya, anggota masyarakat bebas melakukan apa sahaja sesuka hati. Buat pengetahuan hadirin sekalian, faktor kekeluargaan merupakan salah satu punca yang dapat dikaitkan dengan keruntuhan akhlak remaja. Adalah pelibatan remaja dalam jenayah. Remaja atau pelajar khusus yang terlibat dalam jenayah bukan sahaja datang daripada keluarga yang susah, malah sebilangan signifikan adalah mereka yang mempunyai latar belakang keluarga yang baik dari segi keuangan. Dalam faktor sosial, peranan ibu bapa penting dalam mendidik anak-anak. Kebanyakan ibu bapa bekerja kerana wujudnya perubahan sosial hari ini. Ada kalanya mereka terlalu mementingkan pekerjaan sehingga mengabaikan perhatian kepada anak-anak. Mereka cuba memuaskan hati anak-anak dengan hanya memberikan keselesaan, kemewahan dan kebendaan tanpa kasih sayang dan masa bersama anak-anak. Mereka lupa anak-anak juga memerlukan perhatian bagi mendapatkan maklumat dalam kehidupan seharian.
Di sini, anak-anak rasa terbiar tanpa kasih sayang dan jagaan yang sempurna. Mereka bercampur dengan rakan sebaya yang bermasalah dan akhirnya menimbulkan masalah disiplin kepada pihak sekolah. Terdapat juga ibu bapa yang tidak menghiraukan anak-anak walaupun pihak sekolah memberitahu mereka berkenaan masalah anak-anak mereka. Anak-anak ini mengambil peluang sikap tidak acuh kepada ibu bapa mereka dengan bertindak lebih buruk lagi di dalam dan luar sekolah. Akhirnya, pihak polis terpaksa campur tangan dalam hal ini. Maka tidak tepat apabila kita meletakkan masalah disiplin di atas bahu guru sahaja, sedangkan ibu bapa juga melepaskan tanggungjawabnya sendiri. Hadirin yang disayangi sekalian, mengikut kajian yang dibuat berdasarkan dengan faktor keluarga, menyimpulkan beberapa yang tidak dititik beratkan oleh ibu bapa, iaitu tidak menunjukkan teladan yang baik kepada anak-anak, tidak mengambil berat pencapaian anak-anak, ibu bapa tidak sefahaman di rumah, pendapatan ibu bapa yang rendah menyebabkan anak-anak malu untuk ke sekolah kerana tidak mampu membayar yuran dan tidak mengambil tahu aktiviti yang diajarkan oleh anak-anak. Berdasarkan pemerhatian, ibu bapa yang berstatus rendah dan di luar bandar lebih merelakan tindakan guru kerana bagi mereka, tanggungjawab guru bukan sahaja menyampaikan ilmu tetapi juga mencorakkan anak agar lebih bertanggungjawab dan berhormat tinggi. Manakala ibu bapa berstatus lebih tinggi sering mempersoalkan tindakan guru kerana anak mereka terlalu dimanjakan di rumah dan lebih cenderung memberi alasan anak mereka tidak pernah dipukul di rumah. Sepatutnya mereka menyedari tanggungjawab yang berat perlu dipikul kerana ibu bapa hanya mengawal beberapa atau seorang anak di rumah, sedangkan guru perlu menjaga 40 orang pelajar di dalam kelas. Tambah pula terdapat ramai guru mula yang tidak berpengalaman mendidik anak-anak. Mereka berbanding ibu bapa yang lebih berpengalaman untuk mendidik anak-anak mereka sendiri. Hadirin sekalian, bagi menangani masalah ini, pendekatan yang wajar adalah melalui ceramah-ceramah civic yang dapat dilakukan pada peringkat sekolah. Walaupun demikian, wajar seandainya program ceramah civic ini melibatkan ibu bapa. Contohnya, pada Hari Ibu Bapa dan Guru yang diadakan setiap tahun, ceramah-ceramah dapat memberikan keterangan yang jelas berkenaan peranan ibu bapa dalam usaha mengeratkan hubungan kekeluargaan. Di samping itu, pengetahuan agama perlu ditekankan dalam ceramah-ceramah ini kerana lazimnya pengetahuan ibu bapa memberi garis. Di samping itu, pengetahuan agama perlu ditekankan dalam ceramah-ceramah ini kerana lazimnya pengetahuan agama memberi garis panduan kepada individu apabila bertindak. Di samping pengetahuan agama, keterangan diri dan cara-cara bersosial perlu disampaikan kepada remaja dan ibu bapa. Pelibatan ibu bapa penting supaya anak, pendidik dan ibu bapa berada pada gelombang persefahaman yang sama dan dapat mengeratkan lagi hubungan. Sehubungan itu, terdapat banyak surat perkeliling yang bertujuan memberi panduan kepada guru besar dan guru-guru berkenaan pengurusan disiplin pelajar. Tambahan pula, pusat kegiatan remaja merupakan satu lagi aspek pencegahan yang perlu diberi perhatian adalah pelibatan remaja dalam pusat kegiatan belia di mana semua aktiviti dirancang dengan teliti dan teratur. Dengan ini, program ataupun aktiviti yang diadakan di pusat-pusat latihan belia remaja membekalkan kemahiran-kemahiran supaya remaja dapat menggunakan kemahiran demi kepentingan diri mereka. Di samping kemahiran, pusat-pusat ini juga boleh memberi ceramah-ceramah, kelas-kelas bimbingan agama serta rekreasi-rekreasi sukan yang diperlukan dalam perkembangan sasiah remaja. Seterusnya, pertukaran belia antara negeri dan negara yang diadakan dapat menambahkan pengetahuan dan pengalaman para remaja. Kerjasama antara agensi pada masa ini sudah wujud satu jawatan kuasa yang dibentuk antara Polis Diraja Malaysia dan Jabatan Pendidikan Negeri bagi memerhati perkembangan aktiviti-aktiviti pelajar dari masa ke semasa.
dan mengambil langkah-langkah yang perlu sebelum pelajar-pelajar terjebak ke dalam aktiviti-aktiviti yang menyalahi undang-undang. Hadirin sekalian yang penuh santun, harus dikeju mana yang lena, harus ditegur mana yang alpa. Sebelum manusia ditimpa bencana, sebelum salam mulai bicara. Oleh itu, hadirin bukalah mata dan minda. Sama-sama kita memulakan anjakan paradigma dan menanamkan sikap prihatin terhadap sikap remaja sekarang. Tepuk dada, tanyalah minda. Tanya dahi, fikirlah sendiri. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemindato Bestari mohon permisi.